Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Sama-sama kita membanyakkan lafaz Alhamdulillah di dalam hidup kita. Bahkan lidah kita daripada masa ke masa we ada sebut dalam sehari semalam Alhamdulillah, iaitu supaya kita nak royak, nak bomba, nak orang panggil apa ni, nak ambil kuam rusuk di dalam wang itu baik luar, iaitu kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas segala nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kepada kita yang sangat-sangat banyak, tak kuasa kita nak hitung, nak bilang. Alhamdulillah. Saudara semua, maka petang kita akan sambung tentang benda-benda yang kita buti kemarin, iaitu supaya kita faham bersama. Jadi kita sekarang, saya dan saudara pun sama, kita usaha buat beberapa benda yang benda ni lah akan jadi penolong yang paling baik, jadi senjata yang paling baik yang buat kita tu selamat daripada segala benda yang kita duk takut-takut, dan buat kita dapat segala benda yang kita duk cari-cari, duk cinta-cinta. Maka benda yang kita takut-takut tak lain tak tidak ialah dia panggil seksa Allah dan neraka Allah. Adapun benda yang kita duk cari-cari, maka tak lain tak tidak ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dah royak mari dalam beberapa amalan. Yang pertama, melazimi sentiasa kita bersedekah dalam hari-hari kita. Yang kedua, kita berdoa dengan kata Allahumma ajirni ataupun Allahumma ajirna minan nar. Banyak-banyak dalam sehari semalam kita. Dan lepas semaya, dalam semaya, ketika kita sujud dan ketika belum kita nak beri salat. Sebagaimana kita royak lepas maridah. Dan lagi pula dengan kita membanyakkan zikir dalam sehari semalam kita. Benda tak payah buat, benda sangat mudah buat, tapi kelebihannya lebih besar daripada apa-apa. Lebih-lebih lagi kalimah subhanallah wa bihamdih, dan juga kalimah subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, dan la ilaha illallah 100 kali. Dan yang paling baik sekali Nabi kata, kalimah yang ku kata dan para nabi sebelum ku kata, iaitu kata la ilaha illallah. Maka jika kita sentiasa kata ni dan banyak dalam sehari semalam kita akan mati dalam husnul khatimah, iaitu akhir kalam kita dengan kata la ilaha illallah. Maka maksudnya hadis yang Nabi kata, siapa yang akhir perkataan dia dalam hidup dunia
la ilaha illallah, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pada tu, iaitu dengan kita banyak merahmati makhluk Allah, banyak kita tunai hajat-hajat makhluk Allah daripada manusia dan daripada benda yang lain. Maka kita ada muzakarah bab ni lah, dia panggil apa kemarin. Maka hari ni insya-Allah kita sambung lagi tentang dia panggil apa benda ini, saudara semua. Baik. Maka seperti biasa kita pakai chair supaya dia panggil apa kita boleh bersama dengan saudara-saudara kita yang lain-lain lagi supaya dapat faedah bersama insya-Allah. Maka saya mengingat sikit orang yang menyebabkan orang lain dapat benda baik, maka semua kebaikan yang orang lain buat dengan sebab dia tu pahala siapa dia tak habis-habis. Tapi sebaliknya pula, jikalau keburukan orang, dosa yang orang lain buat kita disebarkan, maka kita lah yang dapat dosa, dan dosa yang jariah pula. Sangat-sangat takut. Baik, saudara semua, kalau gitu, itu sebagai peringatan. Kita ambil masa 5 minit mula-mula ni, peringat dia panggil daripada mana dan kita sekarang ni sampai di mana. Maka hari ni kita sambung dia panggil apa ni, muzakarah kita, iaitu dengan kita mula baca hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu yaumal qiyamati min thimaril jannah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dan Nabi kata lagi, wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala zama'in saqahu Allahu yaumal qiyamah min ar-rahiqil makhtum. Alhamdulillah. Dan kata Allah, kata Nabi lagi, wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala uryin kasahu Allahu min khudaril jannah. Saudara semua, alhamdulillah, sangat-sangat elok dan comelnya hadis ni. Cuba kita mari faham bersama. Apa makna hadis yang Nabi bersabda tadi. Nabi kata, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in. Mana-mana orang beriman, sama ada lelaki atau perempuan, yang at'ama mu'minan, dia yang beri makan kepada orang beriman, maka Nabi tak royak sini asal beri ya, sikit ke banyak ke, makan ni harga murah ke, harga mahal ke, harga tengah-tengah, makan ni yang sedap ke atau tak sedap, makan ni orang kita beri ke dia berakhir ke atau tak berakhir, tak kira. Jadi siapa-siapa sahaja daripada orang beriman, lepas tu beri makan ni kepada orang beriman. Tu sebab apa dia beri? Sebab orang beriman yang dia beri tu duduk dalam keadaan lapar. Orang tak ada duit nak beli makan ni, ataupun boleh beli maka tak cukup makan diri dia, maka mana isteri lagi, mana anak lagi, kadang-kadang ibu bapa ada lagi, seorang yang tanggungjawab, maka kerja bersungguh-sungguh dah tapi gaji yang dapat tak pandai nak sanggah, maka saya nak makan 3 periang, kadang-kadang kerja maripat boleh 1 periang ya. Maka ni boleh puasa daripada hikmat puasa yang besar, Tuhan nak memasuk rasa lapar dalam jiwa-jiwa orang seni, orang yang ada duit, tak ada biasa katsun gapo, tak biasa putus makan ni, tak ada biasa berak, lebih-lebih orang kaya kan lebih lagi mewah. Nak berasa kata lagu ni orang susah yang berasa. Sebab tu mudah-mudahan dengan perasaan yang dapat ni, wak dia tu berasa siaplah kepada orang susah. Wak dia berasa nak tolong orang yang tidak ada makan, yang tak cukup makan. Maka Nabi kata, mana-mana orang beriman yang beri makan ni kepada orang beriman dengan sebab dia lapar, maka asal beri ya, roti ke, nasi ke, tepung ke, kuih ke, roti dia panggil laksa ke,
Nah, tak kira asal bui. Nah, makan ni. Jawabnya, at'amahu Allahu yaumal qiyamah min thimaril jannah. Nah, secaya Tuhan akan bui kepada dia balasannya daripada buah-buahan dalam syurga. Allahu akbar. Bagaimana kita buat dengan hamba ya, begitu Tuhan buat dengan kita. Ni sambung hak kemarin, saudara semua. Bagaimana kita buat dengan hamba-hamba Allah, begitu Tuhan akan buat kepada kita. Maka bagaimana jika kita bui makan ni kepada orang yang berhak, Tuhan akan balas kepada kita, akan bui makan ni kepada kita yang lebih sedap daripada makan ni yang kita bui kepada orang beriman atas dunia dulu. Dia panggil juta-juta ganda, tak boleh nak pegu. Makan ni syurga tak boleh nak pegu, saudara semua. Allah. Sebab tu bertuahnya orang-orang yang ada sifat, ada benar ni dalam diri dia. Dia suka nak tolong orang. Duk perhati kelih, duk fikir kelih, duk suluh jauh-jauh dalam kampung tempat dia ataupun waris-waris dia. Hak mana susah, hak mana duduk dalam keadaan sepi, tak cukup makan. Maka ambil makan yang kebui, ambil makan yang kebui. Tu. Maka orang ni akan dapat balasan yang luar biasa. Tuhan akan sedia makan buah-buah yang sedap dalam syurga untuk dia. Maka manusia-manusia yang duk cari anak kecil syurga, ini dia anak kecil. Sebab tu Nabi kata, Tuhan duk cerita kepada kita dalam Quran daripada sifat ahli syurga, sifat calon wati ahli syurga, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Daripada sifat orang beriman, dia suka beri makan kepada orang. Emang dia beri makan selalu dah dia beri kepada rumah ataupun panggil orang mari makan di rumah dia, atau dia beri duit orang pergi beli makan ni. Semua tu dia panggil apa? Natijah satu ya. Beri makan kepada orang. Dalam hadis yang lain pula, Tuhan sedia mahligai yang sangat cantik comel. Cerah cuacanya, duduk di luar nampak padahal comel gitu lalunya rumah. Maka ditanya Nabi, ya Rasulullah, mahligai yang besar, yang comel, yang buat dengan semacam ni disedia untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi kata, disedia kepada orang yang suka beri makannya kepada orang berhajat. Saudara semua, kadang-kadang semulut daripada makannya yang kita memasuk dalam perut orang yang bersangat terlapar lebih baik daripada kita buat masjid beribu-ribu huti buah, ratus-ratus huti masjid. Lebih baik daripada kita ambil duit pergi upah orang jahit secomel-comel dia panggil apa kain untuk tudungkan Kaabah. Lebih baik daripada kita puasa banyak tahun dalam masa yang panas. Lebih baik daripada keluar fi sabilillah lagi kadang-kadang bukan setiap masa tu, kadang-kadang. Jika orang sungguh-sungguh lapar, tak dapat makan ni mati, kita bui ni, hak ni dah paling besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi Nabi bersabda, Nabi kata, wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala zama'in, dan mana-mana orang beriman yang bui minum kepada orang beriman dengan sebab dia dahaga. Allahu akbar. Dahaga ni lebih daripada lapar lagi. Sebab tu orang tak makan sehari, orang orang tak makan sehari, 2 hari, 3 hari mati. Tapi orang minum, dia tak minum ni, kadang-kadang dia panggil apa ni, dia putus makan ni hingga lagi, tapi kalau putus minumnya terus. Allahu akbar.
Kalau gitu dia beri minum dengan sebab saudara dia lapar. Maka jawabnya Tuhan akan beri minum dalam syurga esok. Dia panggil nama Ar-Rahiqil Makhtum, nama dia. Minumnya yang paling istimewa sekali. Nah, minumnya yang bau sedap, rasa air sedap, tidak boleh nak rayak, nak sifat tak boleh. Nah, dia panggil besarnya dan sedapnya minumnya itu. Nah, ini Tuhan ada sedia beri kepada orang yang banyak beri minum kepada orang lain semasa dia hidup dunia dulu. Nah, lebih-lebih lagi masa kemarau, masa orang panggil susah, masa orang berhajat. Ada. Ini orang panggil apa? Kelebihan dan besarnya orang yang beri minum kepada orang lain. Dan akhir sekali Nabi kata, dan mana-mana orang beriman yang beri pakaian kepada orang beriman dengan sebab tidak ada pakaian, nescaya Tuhan akan beri pakaian dia dalam syurga esok yang sangat-sangat comel, yang sangat-sangat elok, yang orang panggil apa ni, sangat-sangat bagus sekali. Kalau gitu kita doa hak kemarin lagi, bagaimana kita buat kepada orang, begitulah Tuhan akan balas kita. Sebab tu merahmatilah orang panggil pemakhluk Allah. Tu saudara semua. Jadi kita kena usaha, jikalau ada dah baik, comel, itu tanah yang baik yang ada di atas diri kita dah. Tapi jikalau tak ada lagi, usahalah we dapat, we boleh, we tumbuh dalam jiwa kita rasa sia belah kepada orang lain. Berasa nak tunai hajat-hajat orang lain. Berasa nak tolong orang-orang yang susah. Ada rahmah dalam jiwa. Orang yang ada rahmah ini dia bersifat dengan sifat yang paling agung sekali yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana Nabi kita, Nabi kata apa? Tuhan katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hei Muhammad, kami tak mengutuskan kamu melainkan supaya kami melalui kamu kami merahmati seluruh alamnya. Kalau gitu sifat yang besar yang ada dalam jiwa Nabi sifat rahmah. Dan Tuhan pun sifat dengan sifat rahmah dan rahman. Sebab tu kita kena ambil sifat ni maribuh dalam dalam jiwa kita, dalam hati kita. We tumbuh saudara semua. Baik. Allah. Dan hadis lagi Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kata, inna lillahi ta'ala ibadan ikhtassahum bihawaijin nas yafza'un nasu ilaihim fi hawaijihim ulaika humul aminuna yawma min azabillah. Ulaika humul aminuna min azabillah. Nabi kata sesungguhnya bagi Allah ada hamba-hamba yang Tuhan pilih mereka ni untuk apa? Untuk tunai hajat-hajat manusia. Banyaklah hajat manusia ni. Maka manusia pun apabila jatuh dalam lubang susah payah, sepik, gelap, gatuk jalan, duduk dalam keadaan susah payah, maka manusia ingat kepada fuak ni. Ingat kepada orang-orang yang Tuhan menjadikan fuak dia ni untuk apa? Tunai hajat orang. Maka saudara semua, akhirnya Nabi katakan, ulaika humul aminuna yaumal qiyamah min azabillah. Mereka inilah orang yang paling selamat sekali daripada seksa Allah. Sekiranya kata para ulama, mereka ini apabila berlaku sunasan kali yang kedua untuk nak bangkit daripada kubur masing-masing, maka dia akan keluar daripada kubur dengan secomel-comel. Maka bangun, maka berjalan terus pergi kepada pintu syurga Allah. Siapa mereka ini? Ialah orang-orang yang suka tunai hajat-hajat orang. Orang yang sentiasa tolong orang.
orang yang sentiasa buat baik kepada orang, orang yang sangat-sangat rahmat siabelah kepada makhluk-makhluk yang lain. Orang ni lah saudara semua. Sebab tu jikalau kita duk cari jalan nak selamat daripada api neraka, jikalau kita nak cari kebahagiaan dunia dan akhirat, ini jalan yang paling baik sekali, iaitu tolong orang lain, buat baik kepada orang lain, tunai hajat-hajat orang lain. Nah, maka di hari ni siapa-siapa yang ada benda ni pada dia, jadi banyak orang yang minta tolong dia, mari minta butai duit, mari suruh tolong buat benda tu, suruh tolong buat benda ni, suruh orang tunai hajat tu hajat ni, orang mari jemur dia. Padahal orang lain ramai lagi, tapi orang lain tak pergi, mari sama ya. Nah, ini tanda baik yang Tuhan dah beri ke dia. Maka jagalah baik-baik, jangan pecah pergi orang lain. Pecah juga kan? Ya, pecah. Lagu mana pecah? Pecahnya gini, Nabi kata dalam hadis yang lain. Nabi kata, sesungguhnya Allah ni ada beberapa hamba yang Tuhan pilih mari untuk apa ni? Untuk tunai hajat-hajat orang. Tetapi apabila saja orang pergi cari dia, selama mana dia tolong, maka Tuhan duk menjadikan buat dia tempat tupu bagi orang susah lagi. Tetapi apabila orang pergi cari dia, maka dia tak boleh tolong, yang paling belakang, ketika tu Tuhan cabut daripada dia, gitak benda ni pada orang lain pula. Sebab tu orang yang ada dah benda ni, orang duk jemur dia dah, orang duk cari dia dah, nah, maka apa yang ada buikan supaya apa? Supaya Tuhan tak cabut sifat baik, benda baik yang Tuhan letak di atas dia. Nah, sebab apa? Sebab dia calon ahli syurga dah. Dia orang yang paling selamat sekali berpihak berlaku bangkit di akhirat kelak. Dia lah orang yang Tuhan kasih sekali, orang yang suka tunai hajat orang. Sebab tu, nah, apabila orang minta tolong, jangan paling belakang. Nah, sebab tu saudara semua Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini tidak ada seorang manusia yang pergi cari dia supaya minta tolong kepada Nabi, tiba-tiba tak dapat pertolongan. Tak ada langsung. Nah, dia minta makan barang mesti dapat. Emo daripada umah Nabi, ataupun dari umah Nabi tak ada barang, Nabi jangan butai supaya beri kepada dia. Yang penting Nabi tunai hajat setiap orang yang mari cari dia. Ini sifat Nabi. Ni repang sifat orang yang baik. Nah, maka orang yang ada benda ni Tuhan beri ke dia, maka dia bersifat dengan sifat Nabi dah. Tuhan letak benda yang ada pada Nabi tak di diri dia. Nah, maka dia kena syukur pula. Sebab tu apabila orang mari, jangan gaduh orang panggil berpaling belakang bui, jangan gaduh hamba, jangan gaduh orang panggil nak marah. Nah, sebab apa? Sebab benda yang ada pada dia tu benda yang sangat-sangat baik sekali. Saudara semua. Nah, tu. Kalau gitu, orang yang ada dah hero dan jaga baik-baik, jangan hilang. Orang yang tak ada lagi, usaha dapat, dan sebaik-baik benda usaha berdoa. Tuhan menjadikan kita orang tu. Tuhan tak kita di situ. Dan tu doa juga, kita boleh buat sebaik-baik benda yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua. Baik. Hadis yang langsungnya, nah, ditanya Nabi, ya Rasulullah, nah, siapa di kalangan manusia hak Tuhan paling cinta sekali? Orang Islam ramai-ramai atas muka bumi ni, yang sangat banyak ni, nah, siapa hak Tuhan kasih sekali? Siapa hak Tuhan redha sekali? Siapa hak Tuhan cinta sekali? Siapa hak Tuhan setuju sekali? Allahu akbar. Siapa orang ni? Tu. Ini sahabat lagu ni sahabat. Sahabat dia tanya Nabi supaya apa? Supaya dengar jawab dan dia usaha nak jadi orang tu. Jadi jiwa sahabat ni dia fikir apa? Dia fikir nak buat amalan hak Tuhan kasih sekali. Dia fikir nak buat amalan hak pahala banyak sekali. Dia fikir nak berlomba, nak bertawaf tak jangan Allah muka supaya dia dapat redha Allah lebih daripada orang lain. Ini dia panggil jiwa sahabat. Nah, sebab tu daripada masa ke masa dia tanya Nabi, ya Rasulullah, nah, amalan apa yang paling baik? Ya Rasulullah, dia panggil apa Tuhan kasih ke siapa sekali? Tu tanya. Maka ni pun juga, nah, ditanya, nah, Nabi, ya Rasulullah, siapa daripada hamba Allah
daripada orang beriman, hak Tuhan lebih kasih sekali, hak Tuhan lebih setuju sekali, suka sekali, cinta sekali ya Rasulullah. Nah, maka Nabi jawab, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sekasih-kasih manusia kepada Allah ialah manusia yang paling buat baik sekali kepada manusia yang lain. Nah, manusia ramai buat baik kepada orang lain, tapi hak mana yang paling buat baik banyak? Hak mana yang paling orang lain dapat manfaat banyak sekali? Misal kata dalam kampung ni ada 10 orang buat baik kepada orang lain, misal kata. Nah, maka dari 10 orang ni, hak mana lebih banyak sekali buat baik kepada orang lain? Dia lah masa tu, hak Tuhan kasih sekali di kampung tu. Nah, lepas tu, orang hak paling buat baik, kurang pada dia. Pas kurang pada dia, begitulah. Tu dia. Kalau gitu, tah dunia ni pun semua. Tah dunia ni pun sama juga. Tah dunia ni semua ni. Jadi, tah dunia ni, siapakah daripada orang beriman yang paling buat baik sekali, paling buat manfaat sekali kepada manusia? Manusia dapat banyak sekali manfaat daripada dia. Orang itulah number one di sisi Allah di atas muka bumi. Saudara semua. Sebab itulah tak kalau Nabi kita SAW, manusia yang paling banyak sekali buat baik kepada orang lain, manusia yang paling manusia dapat manfaat banyak sekali daripada dia, sebab itulah dia sebaik-baik makhluk Allah, sebaik-baik Nabi semua. Tu. Kalau gitu, tempat ukur bukan di semaya banyak, walau semaya banyak tu comel. Tempat ukur bukan di puasa banyak, walau puasa banyak tu bagus. Tempat ukur bukan buat haji buat umrah yang paling banyak, walaupun buat banyak lagu tu sangat-sangat agung. Ada. Kalau gitu tempat ukurnya baik seseorang manusia di sisi Allah ialah orang yang paling buat baik sekali kepada orang lain. Ialah orang yang manusia paling dapat manfaat banyak sekali daripada dia. Orang itulah number one di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua. Jadi kita kena mari betul faham kita. Kadang-kadang kita berasa kata orang semaya banyaklah lebih baik. Bukan. Walau semaya itu baik, walau puasa itu baik, tapi bukan orang yang paling banyak puasa baik sekali dak. Saudara semua ambil tahu. Jadi amalan ni amalan baik ia bagi dua. Bagi dua. Gapo lagu bagi dua? Ialah amalan yang apabila kita buat ni ialah yang dapat faedah kita ya. Ai tak menata ke orang lain, tak ada menata kepada orang lain. Kita yang dapat. Gapo? Misalnya seperti puasa, kita yang dapat. Orang lain tak dapat faedah pun daripada kita. Semaya, kita yang dapat. Buat haji, kita yang dapat. Orang lain tak dapat manfaat daripada kita. Itu amalan yang pertama. Iktikaf, kita yang dapat. Baca Quran, kita yang dapat. Berzikir, kita yang dapat. Bagus dah, agung dah, comel sekali dah tu. Tapi di sana ada amalan yang lebih baik lagi, iaitu amalan apabila kita buat menata kepada orang lain. Orang lain dapat manfaat, orang lain dapat faedah. Maka hak tu lebih baik daripada amalan yang tak menata. Amalan yang menata lebih baik daripada amalan yang tak menata. Faham tak saudara semua? Sebab tu saya nak ayat ucerah, jelas laginya hadis Nabi. Nabi kata kan? Nabi kata, jikalau suruh aku pilih rawang di antara dua amalan. Amalan pertama, aku iktikaf dalam masjid aku sebulan. Amalan yang kedua, aku keluar daripada masjid, tolong bibi bagi kepada seorang saudara. Jikalau suruh aku pilih di antara dua amalan ni, Nabi kata apa? Nescaya aku pilih keluar daripada masjid untuk bibi bagi kepada saudara lagi daripada iktikaf dalam masjid sebulan. Faham saudara tu? Iktikaf ni apa? Ibadat kepada Allah tak buti-buti 24 jam tu. Duk semaya baca Quran, berzikir, semaya baca Quran, berzikir, semaya baca Quran, berzikir dalam masjid. Tu dia. Sebulan. Lepas tu masjid-masjid Nabi pula yang berganda kelebihan 1000 ganda daripada masjid yang lain. Tu dia. Tapi walau gitu pun hak keluar tolong orang lebih baik daripada orang panggil apa ni? Lebih baik daripada iktikaf dalam masjid.
Dan dengar saudara faham baik-baik. Nabi kata bermula orang yang iktikaf sehari ya. 24 jam dalam masjid sehari ya. Lepas tu bukan masjid Nabi nah, bukan masjid Nabi. Orang yang iktikaf sehari saja dalam masjid. Dalam hadis Nabi kata apa? Tuhan menjauhkan dia daripada api neraka. 3 kali di antara bumi, di antara lek jatuh lek naik. Lek jatuh lek naik. Lek jatuh lek naik. Lek jatuh lek naik. Jadi kita ambil lek jatuh lek naik mari tak. Lepas tu ambil pula lek jatuh lek naik mari tak. Lepas tu ambil pula lek jatuh lek naik mari tak. Cara mana jauh? Cara tu kita i'tikaf sehari. Dah daripada api neraka. Hebat benar dah tu. Tu dia saudara semua. Tapi keluar gitu loh orang lebih hebat lagi pahala di sisi Allah. Saudara semua. Tu. Baik. Kalau gitu sebaik-baik manusia ialah orang yang paling buat baik kepada orang lain. Sebab tu jika saudara ingat saya biasa raya bahawa seorang sahabat yang meninggal dunia, hari dia mati berkocok arash. Arash Allah makhluk yang paling besar sekali berkocok. Sebab apa berkocok tu? Cinta nak terima roh dia. Cinta kepada roh dia. Nak bertepuh dengan roh dia, nak peluk dekat dengan roh dia. Gitulah kita ibarat katanya. Lepas tu bukan sekadar tu. Tuhan suruh pula malaikat yang duduk atas langit yang tak ada pernah jejak bombing. Tuhan suruh turun 70,000 pula kepada bombing supaya apa? Supaya pergi semayang mayat dia dan ikut pergi hantar dia kubur. Sehingga para sahabat yang duk pikul mayat dia ni supaya tak pikul, tak berasa apa, orang lapung. Sebab apa? Malaikat duk pikul. Tapi tak nampak kelih ya. Allah gitu lalu malaikat mari ikut jenazah, mari semayang mayat atas mayat dia dan waktu hantar sampai kubur arah berkocok. Dan Nabi cak mohon kata orang ni hamba Tuhan yang soleh. Cukup dah lah. Siapa tu? Nama Sa'd bin Mu'adz, seorang sahabat daripada Ansar, orang Madinah. Sebab apa tu? Sebab jasa baik yang dia buat ikut orang tak habis nak bilang. Besar kelajak oleh agama. Sebab itulah Tuhan angkat gitu lalu. Saudara semua. Sebab tu di hari ni kita kena tanya benda ni. Kebaikan kita ni we menata ke orang lain. We menata ke orang lain. Dengan sebab kita agama Tuhan hidup. Dengan sebab kita dengan sebab kita orang susah senang. Dengan sebab kita anak yatim ada tempat duduk. Dengan sebab kita anak yatim disangga, dipadu, diambil kira, diambil orang panggil didik. Dengan sebab kita orang susah dapat makan ni setiap bulan. Dengan sebab kita orang lain dapat kerja. Dengan sebab kita orang lain suka seronok bahagia. Dengan sebab kita orang ni dapat ilmu pengetahuan. Dengan sebab kita orang taubah dan minta ampun daripada Allah. Dengan sebab kita orang mari semayang masjid penuh masjid. Dengan sebab kita orang berjuru. Dengan sebab kita orang lain dapat anak. Dengan sebab kita orang lain orang panggil butung berjaya. Dengan sebab kita. Kita buat manfaat banyak kepada orang lain. Saudara semua, inilah ni manusia yang terbaik sekali di sisi Allah, Nabi kata. Lepas tu Nabi kata wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal, dan bermula amalan hak Tuhan lebih kasih dan lebih setuju, lebih suka sekali lepas daripada fardu, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, ialah gembira yang kamu bawa masuk dalam hati orang beriman. Allah, gembira, seronok, bahagia yang kita buat orang beriman berasa memasukkan dalam hati orang gembira. Inilah amalan yang Tuhan lebih suka sekali, Tuhan lebih seronok sekali, Tuhan lebih setuju dan redha sekali, saudara semua. Allahu Akbar. Maka buat orang suka ni dengan apa? Dengan kita beri makanan kepada dia. Dengan kita beri
pakaian ke dia. Emo dengan kita beli baju raya ke dia. Emo dengan kita buat umur halus-halus sebagai tempat dia duduk. Emo kita beri duit ke dia. Emo kita tolong bayar hotel ke dia. Nah, ikutlah apa-apa yang penting yang gembira. Emo dengan perkataan nasihat yang baik. Nah, daya dia serabut. Kita tak dikacik baik dengan dia, daya dia sampai kaya suka. Baik tu. Saudara semua. Allahu akbar. Hak ninglah amalan yang paling baik sekali, hak Tuhan suka sekali saudara semua. Nah, maka bukan orang kaya boleh buat belaka. Orang susah boleh buat, orang tengah-tengah boleh buat, orang kaya boleh buat. Sebab bukan daripada amalan yang susah dah. Nah, sebab tu Nabi kata apa? Al kalimatu thayyibah sedekah. Bermula tutur kata yang baik, yang buat orang seronok, buat orang gembira, buat orang panggil apa sukaria, dapat pahala sedekah dah. Nah, at-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Bermula kamu suka senyum apabila menjumpa saudara, maka dengan sebab senyummu ni, sukamu ni, buat dia senyum kata, buat dia gembira kata, maka seolah mu dapat mu sedekah dah. Ai dapat Allah sedekah. Saudara semua. Kalau gitu agama ni bukan semaya best saja. Agama bukan puasa saja. Agama bukan buat haji. Agama lebih pada tu. Nah, hak besar sekali buat baik ke orang. Merahmati orang. Nah, hak ni yang paling agung saudara semua. Kita kena faham. Sebab tu kita usaha bersama. Nah, orang ni hamba yang terbaik ni, saudara semua. Nah, Allahu akbar. Lepas tu mari dengar hujung hadis Nabi kata kana. Nabi kata, "Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin." Allahu akbar. Dan siapa-siapa keluar daripada rumah, maka berjalan dengan saudara dia supaya nak tunai hajat saudara dia. Pergi sekarang saudara supaya nak tolong dia. Tolong ni emo tolong akak barang. Emo tolong apa ni? Tolong beki mutu. Emo tolong tolak kereta. Emo tolong pergi kecek dengan orang lain supaya orang lain maaf kepada saudara. Emo tolong minta butai dengan orang lain supaya orang lain beri butai ke saudara. Yang pentingnya kita keluar daripada rumah, maka kita berjalan dengan dia supaya tunai hajat dia. Tak kira lah hajat apa-apa pun. Nah, tu dia. Maka orang yang buat lagu ni sentiasa tolong saudara dia semacam ni. Nah, gapo balasan dia? Jawabnya, sabbatallahu qadamaihi yauma tazillul aqdam. Tuhan akan tetap, Tuhan akan mengkemahkan, mengkejakkan kaki dia ketika dia titi sirat. Nah, di akhirat kelak, iaitu sirat di bawah dia neraka jahannam. Bopian lepas tu pintu syurga. Maka ya titi ni retak yang licin, yang halus, yang tajam. Nah, tapi orang yang berjalan pergi tolong saudara dia, apabila sampai hari itu, hari yang titi sirat, Tuhan mengkemahkan kaki dia, mengkejapkan sekira tak jatuh, tak gelecah, tak jatuh sama kali dalam neraka jahannam. Hari itu tu hari yang juta-juta orang gelecah jatuh. Tak aki gelem, tak aki gelem, tak aki jatuh. Tapi orang yang jalan tolong saudara tak jatuh. Sebab apa? Tuhan mengkemahkan, tak kejap, tak kejap, tak kejap, tak kejap sampai kepada pintu syurga. Saudara semua. Allahu akbar. Ini kelebihan. Nah, sebab tu saudara semua. Nah, masuklah dalam hati kita. Masuklah dalam jiwa kita. Nah, kita ni ada benda ni. Tumbuh. Nah, itu dia. Supaya apa ni? Supaya kita jadi hamba Tuhan yang terbaik. Supaya kita jadi hamba yang dicintai oleh Allah. Supaya kita jadi hamba yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang Tuhan redha, orang yang Tuhan cinta, orang yang Tuhan kasih, maka orang ni dia tak jumpa neraka. Dia tak bahu neraka. Dia tak dengar pun. Dan dia tak lihat pun neraka. Dia selamat teguh. Nah, tak ada kena bergana, mai kiau kong le dengan api neraka. Saudara semua. Maka benda ni lah kita duk cari-cari.
Nah, sebab tu bertewahlah kita, segeralah kita, usahalah kita buat benda ni, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni. Nah, Ramadan bulan yang pahala berganda. Nah, orang buat baik kepada orang lain, Tuhan lebih kasih lebih daripada bulan-bulan yang lain. Nah, itu dia. Kalau gitu saudara semua, belamarlah kita, nah, supaya kita dapat kelebihan ni. Allahu akbar. Saudara semua, lagi kita baca lagi satu hadis. Belum kita nak jawab soalan. Nah, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qabada yatiman min baini muslimin ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannatal battah. Allahu akbar. Siapa yang ambil anak yatim, nah, mari kepada rumah dia dan beri makannya dan minumnya sehingga ia kenyang. Nah, maka sentiasa buat lagu tu daripada masa ke masa. Nah, boleh dia buat setiap hari ataupun buat orang panggil 3 hari kali ataupun buat seminggu sekali. Nah, yang penting dia duk buat lagu tu lah. Panggil hari ni panggil anak yatim ni, esok panggil anak yatim nung. Nah, ada dia. Panggil ya seperiye ya sehari. Nyawa tak mesti 3 periye. Tapi nak yatim ataupun dia beli makannya diberi kepada rumah anak yatim tu. Nah, ada dia. Tapi oleh hadis ni ambil budak mari panggil mari makan nasi rumah dia. Nah, ada dia. Maka di sini kelih seorang ya. Seorang ya. Tak ada ramai kali. Dia ramai cerak lebih lagi. Ni seorang. Nabi kata oleh hadis ni. Jadi siapa-siapa yang ambil anak yatim mari rumah dia supaya bui memasuk gembira dalam hati anak yatim dengan bui makannya, bui minumnya, bui duit apa gitu gini, maka orang ni jawabnya adkhalahumllahul jannatal battah. Nescaya Tuhan memasuk dia syurga cerak. Allahu akbar. Illa an ya'mala dhanban la yughfar. Malakan dia buat dosa hak tak diampun. Gapo? Syirik. Malakan ia murtad saya, ia dikafir saya. Dia tak dikafir, ia sentiasa beragama Islam sampai mati, orang ni tak bau dengan neraka sama sekali. Orang ni selamat teguh daripada api neraka 100%. Sebab tu kata apa? Al-battah, cegak ahli aku masuk dia syurga. Allahu akbar. Saudara semua, maka ni pun nah, satu pucuk jugalah yang tumbuh dalam hati saya, yang waktu saya berasa nak buat asrama anak yatim di tempat saya ni. Nah, tu dia. Supaya yatim mari duduk sini. Nah, maka kita cari makan ke dia. Nah, usaha cari bantuan ke dia. Nah, lagi pula kita boleh hajar dia ngaji Quran. Kita boleh hajar dia cara semaya. Nah, cara hajar dia akhlak-akhlak yang baik. Tanam dia jiwa dia sifat-sifat yang baik. Sebagaimana ada pada Nabi, ada pada para sahabat, supaya dia jadi orang yang orang berjasa di masa depan. Nah, itulah orang panggil apa? Tujuan matlamat yang kita usaha nak buat benda ni. Nah, maka tengah ni pun dak buat insya-Allah. Nah, orang panggil apa? Dalam tahun ni jikalau orang panggil dapat sokongan daripada saudara-saudari, nah, orang panggil kita boleh sudah tahun ni, tahun depan kita mula terima insya-Allah. Nah, itu dia. Maka saudara semua berdoalah. Dan saya minta saudara semua yang berada ni dan pakat-pakat berdoa dan supaya dia panggil apa derah-derah dan cepat-cepat kita dapat apa-apa hak kita niat insya-Allah. Nah, itu dia. Kalau gitu saudara semua, marilah kita lobo-lobo jadi ahli syurga. Marilah kita dia panggil lari sungguh-sungguh daripada api neraka. Marilah kita dia panggil buat sekadar kita boleh buat supaya jadi benda yang garanti berjamin kepada kita, kata kita ni akan masuk syurga dengan amalan semacam ni. Dan amalan kita sebut lepas hari dah kita raya, lepas tu amalan yang akan sebut lagi dalam masa yang akan datang insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tu lagi daripada hadis Nabi, dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ana awwalu man yaftahu babal jannah
Nabi kata di akhirat kelak, sayalah orang yang pertama yang akan buka pintu syurga. Pintu syurga tak dibuka untuk sesiapa sebelum pada Nabi. Kalau ada Nabi lagi kata, tak dibuka. Tak dibuka. Sebab Tuhan perintah begitu. Orang yang akan katuk pintu syurga, katuk pintu syurga yang pertama dan akan buka ke dia ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lah awal-awal orang masuk syurga. Saudara semua. Maka Nabi kata apa? Saya ialah manusia yang pertama yang akan buka pintu syurga. Illa anni ara imra'atan tubadiruni. Malaikat sesungguhnya hari itu tu kulihat lepas daripada aku katak pintu, maka dibuka pintu untuk aku masuk, tiba-tiba ada seorang perempuan duk berlombok masuk kali aku. Allahu akbar. Siapa perempuan ini? Nah, butungnya. Lihat hadis ni cerak orang betina. Bukan lelaki. Nah, kalau lafaz lelaki kadang-kadang makna seorang. Bukan lelaki kali, makna seorang. Tapi dia kalimah perempuan mesti perempuan. Allahu akbar. Jadi perempuan yang masuk awal-awal daripada lelaki lagi masuk kali dengan Nabi. Nabi kata, aku masuk syurga awal-awal tiba-tiba ada seorang perempuan dan usaha masuk kali aku. Sepeda tewah masuk gitu. Allahu akbar. Fa aqulu laha ma laki man anti. Maka aku pun tanya, Nabi kata, apa kamu ni? Siapa kamu? Allahu akbar. Nabi kata, apa kamu ni? Bubuk masuk kali aku ni. Siapa kamu? Apa amalanmu yang menjadikan kamu awal-awal orang masuk syurga kali aku ni? Allahu akbar. Nabi tanya perempuan tu. Fataqul, maka perempuan tu jawab. Dengar jawab pada dia saudara semua. Apa dia jawab? Allahu akbar. Apa dia jawab? Dia kata, ana mar'atun qa'adtu ala aitamin li. Ya Rasulullah, saya ialah seorang perempuan ya Rasulullah ialah seorang perempuan yang ada beberapa orang anak yatim yang suami saya mati. Maka saya ni lah duk khija, duk susah payah, duk peluh, duk khija untuk sara mereka sampai mereka besar dalam keadaan baik. Allahu akbar. Padahal adakah pelik? Tidak pelik pun saudara semua. Sebab dia ibu bagi budak 3 orang tu. Kalau yang ambil cara ambil pada pun tak pelik sebab anak dia. Tapi walau begitu sekalipun tak kerana dia masuk dalam orang yang didik. Duk sangga, duk didik anak yatim, walau dia mek sekalipun, setara ni dia dapat kelebihan. Lepas tu soalan nak tanyanya, bagaimana orang yang duk pada, duk ambil bercara, duk bantu anak yatim hak orang lain, bukan anak dia ahli, bukan adik dia ahli, bukan anak saudara dia ahli. Orang suku Sakak tak ada kena bergana kampung lain. Kadang-kadang negeri lain tu. Dia duk tolong, duk bantu, duk gapo. Bagaimana? Lebih lagi kelebihan. Hebat lagi kelebihan. Besar lagi kelebihan. Berganda lagi kelebihan. Jikalau kita yang tak ada kena bergana kita buat benda tu. Saudara semua. Itu dia. Sebab itulah puca-puca yang di hari ni alhamdulillah. Hari ni alhamdulillah. Hari ni alhamdulillah. Masuk dalam jiwa-jiwa orang. Yang buat orang tu nak buat tempat didikan anak yatim sebagaimana hari ni Baba Zul buat projek besar dia tu. Tapi besar sangatlah. Kena bakar duit dia panggil puluh-puluh juta yang nak buat tu besar sangat. Tapi comellah. Comel. Sebab itulah ni daripada hadis macam ni yang buat seorang semangat nak buat benda tu. Sebab apa? Lobo-lobo nak masuk syurga Allah. Lobo-lobo nak jadi hamba yang Tuhan cinta, Tuhan redha, Tuhan kasih. Maka orang yang batu yatim lagu ni martabat dia, pekat dia, makam dia. Itu dia. Sebab tu belum nak buat tu. Itu dia. Saya pun nak buat. Lobo-lobo kepada benda ni. Kawan saya dah buat dah. Di Pawar, lobo-lobo kepada benda ni. Kawan saya di Jujur buat juga. Lobo-lobo kepada benda ni. Di situ, di sini, di bucu ni, pakai awak berlaku. Alhamdulillah. Maka semua tu tak lain tak tidak. Tak ada nak kepada berapa. Nak kepada satu ya, nak wih Tuhan kasih. Nak redha Tuhan. Nak dapat kelebihan masuk syurga kali dengan Nabi. Ini kelebihan.
maka saudara semua, kita yang tidak boleh buat, tu, maka kita sokang saja. Maka kita masuk duit, kita beli barang bui untuk benda situ tu, seolah kita buat jugalah. Dapat kelebihan sama ya. Misalnya kita bui repa duit untuk musudahkan binaan. Kita beri duit sebagai dia panggil duk makan bulan ni. Tu dia sebagaimana di Pawar saya dia panggil Baba Mukhtar. Tu dia ramai baru ni dia nak beli tanah. Harga 500,000. Luas serai lebih kurang untuk nak peluah lagi kawasan pondok dia, anak yatim tu. Maka orang belum bakat bui. Sebulan ya lebih kurang boleh beli tanah tu 500,000. Alhamdulillah. Kita faham di hari ni alhamdulillah. Tu dia. Dan di Pulau Kapau Abang Zuda buat hari ni pun orang bakat belum mula orang panggil kerot lah ni dia tamu tanah sama dulu bakat bui tanah tak hawa apa hotel tak kereta udang dah tamu. Alhamdulillah kita bakat bui dan kita jangan buti kita bui lagi. Sebab apa? Itulah bekal kita sebenar. Dan daripada sedekah jariah pula tak butuh-butuh saudara semua. Tak butuh-butuh. Lebih baik daripada padahal amalan belaka, tapi lebih baik daripada baca Quran lagi. Lebih baik daripada orang panggil apa ni? Semaya lagi. Mai sunat. Lebih baik sebab apa? Sunat kita mati, suk situ ya, habis dah. Puasa sunat kita mati, suk situ habis dah. Baca Quran, bukan kita mati, suk situ dah habis dah. Walaupun semua tu baik belaka. Tapi jika kita buat sedekah jariah, dapat pahala dah masa kita hidup, kita mati pun duk siapa lagi. Alhamdulillah. Sebab tu hari ni walaupun banyak boleh puasa ni Allah babo tu minta babo ni minta batu belaka. Sebab apa? Sebab kita kena faham kita orang petani ni bukan orang kaya. Kebanyakan orang susah. Tapi alhamdulillah ninglah pucuk rahmat ni saudara semua tahu ke tak? Ninglah pucuk rahmat ni yang tidak ada tempat lain ni. Sebab apa? Sebab kita duk bantu hak lepak pasal ninglah yang waktu Tuhan jaga kita tu, waktu kita selamat tu, waktu kita dapat rahmat tu, waktu kita ni dia panggil dapat agama walaupun teruk tapi hebat lagi tempat kita saudara semua tahu ke tak? Gapo berkat belak sebab ni. Sebab nak buat masjid panggil ramai-ramai pakai puluk buat masjid. Tu dia. Nak beli tanah wakaf kubur ramai-ramai pakai puluk dia panggil apa? Nak buat tempat dia panggil didikkan anak yatim ramai-ramai pakai puluk atau pakai on masuk. Tu dia. Lepas tu nak buat apa lagi? Nak buat apa nak tu pula apa kat ramai-ramai tolong. Tolong sikit seorang ni lah barakah sebab dia jadi baik pak kita sebab ni. Tahu ke tak saudara semua? Tak khabar tu. Tak khabar tu. Dan kadang-kadang kita mengepek tu. Oh banyak weh dah tu minta ni minta. Ini pucuk kebaikan ni. Tu dia saudara semua tahu ke tak? Orang kita ni sebab kita tak lebih luar. Kita tak tahu kata nikmat yang kita dapat ni Allahu Akbar. Lebih baik daripada orang lain banyak saudara semua tahu ke tak? Saya ada kawan dari Singapura. Biasa kecek dengan dia. Dia mari tempat kita, dia kata, alhamdulillah sini. Allahu Akbar. Dia kata, saya berasa duduk sini. Saya berasa duduk Taning. Sebab apa? Padahal Taning tak maju. Singapura lebih maju pada negeri Sia semua lagi. Maju daripada Bakok lagi Singapura ni. Ni hebatnya. Tapi sebab apa di sini? Sebab apa? Sebab dia kata sini agama Islam masih hebat lagi. Di Singapura payah. Benda mungkar banyak, paling kau ni maksiat, paling kau tu maksiat. Nak cari nak semayap, dia panggil payah nak buat ibadat. Tahu tak saudara semua? Kita itu tempat kita duduk ni. Walau tak maju mana, kita nak tolong menolong ni sebab ni barakah ni. Akhirnya benda yang berlaku ni walau dah berlaku tempat kita tapi nak pergi tempat lain teruk lagi. Jadi Tuhan jaga banyak tapi sebab apa? Sebab kita tak tahu ni kita bahasa kita tak ada mana. Yang sebenarnya kita dulu nikmat Tuhan besar kan tahu ke tak? Maka daripada pucuk besar ni benda ni lah yang kita bantu ni. Hak tu 5 kok ni 10 kok ni 20 kok. Sudah sejeksa harga 3 juta. Lepas tu ada pula bina air tu pula orang tu 10 kok ni 1 kok 1000 kok sudah masjid. Tu dia. Lepas tu ada pula ni buat tempat tahfiz. Orang ni 10 kok ni 20 kok 1 kok sudah tahfiz boleh ngaji.
Ning benda ni keberkatan ni Rusia ni saudara semua. Nah, kalau gaib benda ning, orang pakai takwil belaka, gapo nak berlaku? Gapo nak berlaku? Saya kecek ning bukan dengan sebab saya diminta dak. Nah, takwil saya pun tak apa, tapi benda ni kita kena hidup. Kena hidup saudara semua. Nah, tu dia. Allahu akbar. Maka insya-Allah kita sambung lagi dah esok hari. Nah, dia panggil apa? Bersakut-paut dengan bab ni lagi insya-Allah. Nah, maka masa yang tinggal lebih kurang 20 minit, kita mari jawab dia panggil soalan yang ditanya insya-Allah. Nah, daripada soalan yang tanya, kita pakai mes ni, pakai mes, lepas tu kita semaya, boleh ke tak? Jawabnya tak apa, tidak ada masalah. Nah, sebab masa dulu gitu pun ada berlaku, nah dia mau semaya, dia mau tudung muka, nah dia panggil supaya orang tak kenal dia. Nah, dia panggil tidak ada masalah. Tapi yang penting jangan katuk dahi ya. Dahi jangan katuk dahi. Nah, dahi sebab apa? Sebab dahi ni tempat sujud. Maka di antara dahi dengan tempat sujud tak boleh berlapik dengan benda yang lain. Jikalau benda tu bergerak dengan kita. Kita gerak, ia bergerak. Kita gerak, ia gerak, maka kita tak boleh sujud di atas dia. Di atas dia orang panggil, maka batallah semaya kita. Adapun jalan apa? Jalan hidup tak bawah dah. Nah, ada dia. Ada pakai je kita, kalau kita pakai di atas diri kita ni, kita tidak boleh sujud di atas dia. Di atas dia orang panggil, maka tak sahlah orang panggil semaya kita. Nah, itu dia. Atau kata-kata pakai meh ni tidak ada masalah, boleh pakai dan semaya kita sah, tidak ada apa-apa. Kita ni tak cukup, kita semaya tarawih tapi tak cukup. Dah kita ni belah rakaat. Dan apabila tu imam cukup 20 rakaat, maka tu imam dia semaya dia panggil muqaddimah witir. Bagaimana kita kena buat untuk nak cukup bilangnya semaya sunat tarawih. Nah, maka jikalau kita nak cukup 20 juga, kita niat semaya tarawih. Masa tu imam buat witir tu, muqaddimah witir, kita niat semaya tarawih. Tidak ada masalah sebab dalam mazhab kita Syafi'i tak mesti sama niat tu imam dengan makmum, tak mesti sama. Dah sah. Tu imam niat semaya ada tunai, kita niat qada, sah. Tu imam semaya fardu, kita semaya sunat, sah. Tu imam semaya sunat, kita semaya fardu, sah. Ikut, tidak ada masalah. Kalau gitu, tu imam niat muqaddimah sebab dia semaya tarawih cukup 20 dah. Dia nak semaya witir lah, muqaddimah witir, kita bangun, kita semaya apa? Semaya tarawih lah. Niat semaya tarawih makmum. Nah, walau tu imam semaya witir pun tidak ada masalah. Lepas tu imam bangun semaya witir rakaat. Nah, kita niat semaya tarawih. Nah, baru lepas tu imam wisalah, kita bangun lagi. Nah, cukup 20. Lepas tu witir kita klik buat rumah ataupun buat selalu dah di masjid itu buat dah, ataupun klik buat rumah selalu dah belum tidur, ataupun buat lepas kita tidur. Tu cara dia. Tidak ada masalah. Nah,วิzakat ให้พี่สะใภ้กับหลานที่มีครอบครัวแล้วได้ไหม Orang kita ambil kaedah umum nah, kaedah umum tak mesti orang panggil apa, tak mesti kakak ipar apa, dah tak kira lah pia-pia pun, ambil kaedah umum. Siapa yang tidak duduk bawah sangga kita dan dia masuk akhir balik dah, dia lepas dia kena bawa diri dah. Nah, tak kira lah adik kita ke, anak cara kita ke, abang kita ke, tak kira lah pia-pia pun. Kawan kita, tak kira siapa pun, waris kita tak kira. Jikalau dia tak ada duk wasanga kita. Nah, duk suku sakat dengan kita dah. Tak ada kena gana dengan kita. Dia kena buat diri sendiri dah. Nah, maka orang tu apabila dia pakai, dia miskin, kita boleh beri ke dia. Ke adik kita, dia pakai yang miskin dan dia ni masuk ke balai dah, ada rumah tangga dah, atau tak rumah tangga lagi duk kerja tapi tak cukup makan, kita boleh beri ke dia. Abang pun juga pun sama, anak dara pun juga, dan pupu pun support orang lain pun boleh. Kalau gitu, orang-orang yang tidak ada wasanga kita dan dia tu masuk ke balai, dia boleh buat diri sendiri dah,
tiba-tiba dia susah, kita boleh beri zakat ke dia, tidak ada masalah. Walaupun dia tu adik kita, walaupun dia tu abang kita, walaupun sepupu kita, nak kita pun tidak ada masalah. Seka, dia panggil apa ni, seka jahat tidak boleh. Jadi selama mana tak yakin kata dia ambil, tidak boleh seka kata dia ambil. Tapi jikalau duk rasa oleh hati sikit-sikit itu, nak kita tolaklah. Tapi mari puak tu kita tak berdosa, tapi tolak. Mari pak tolak. Nah, itu dia. Walaupun neunum tu napa pasal dia dah. Tapi selama mana tak yakin, tak boleh tuduh. Tak boleh tuduh dan tak boleh seka jahat kata dia ambil. Nah, itu dia. Maka jikalau berlaku semula-semula, kita beringat je lah. Nah, nampak itu kita orang panggil apa? Wak jalan lagi tempat tu ke, ataupun suruh orang lain nanti perhati kelih ke, yang ambil bagi tengok kedak ke. Tak apa, kita beringat. Nah, beringat tak ada apa, tapi jangan cok-cung kata dia lah orang baik. Tu dia. Satu tu dia panggil apa? Kurang comel lah. Sebab tu hal lagi. Dia apa ni? Dum ya dum. Kita serang ubat, dia panggil batal tak puasa, jawabnya tidak. Tapi jika tak berhajat tak boleh. Dah makruh tak comel benar kita buat jika tidak berhajat. Tapi kalau kita penimpala berhajat kita siung, maka kita siung, maka batal tak puasa kita tak batal. Sebab apa? Sebab hak masuk gi bukan ain, kesal ya hak masuk gi bahu saja, bukan benda dak, bukan air dak hak masuk gi. Nah, maka tidak ada masalah. Boleh. Tapi tak comel kita buat jika tidak berhajat. Nah, ada. Baik, itu soalan-soalan hak ditanya dalam dia panggil kombin tu. Maka jika kalau ada, boleh lagi lah nak tanya tu, saudara semua. Adapun soalan yang ditanya dalam messenger tu ada beberapa soalan. Yang pertama dia tanya kata belum saya nak jawab, teringat sikitnya. Jadi hak kemarin jawab kemarin dulu dah, sama kemarin, lepas sama sikit lagi. Jadi jikalau ada abang-abang ataupun kak-kak, ayah-ayah, ibu-ibu, saudara-saudari dah, jikalau ada yang wajib keluar zakat dan berasa setuju nak beri tempat saya sini ni, dan kalau ada tu dia. Tapi tak mestilah, tak beri lain pun tak apa, tak ada masalah saya ni. Nah, cuma sebab dia mau tanya saya jawab, gitu saja. Misal kalau ada ni, nah, dan suka nak hantar mari, maka apabila hantar dah tu minta wi hantar selip ngatik. Selip dia panggil hak tanaka tu, kata dah on dah dan jumlah secara tu. Sebab apa? Sebab tak siwi campur dengan duit lain. Sebab duit hak saya terima zakat ni untuk nak bayar hutang sahaja. Nah, saya haram bagi saya, dah tak baik benar dan dosa jikalau saya ambil diguna kok lain. Nah, dia bahkan wajib di atas saya kena ambil guna buat bayar hutang saja. Sebab saya boleh terima zakat pun di atas dasar untuk buat bayar hutang. Sebab tu supaya saya boleh tahu jumlah tara mana tu, minta wi orang yang nak wi zakat di sini, dan satu bahagian suaneng tu bukan semua. Nah, lepas pada ya on masuk dah tu, minta wi atas selip ngatik dalam messenger, kata saya dah wi zakat jumlah setara ning. Saya boleh buat tu baik dan untuk bayar hutang. Dan minta saudara semua faham bersama nah, minta benar-benar dengan besar-besar hati bagi siapa yang nak wi zakat di sini. Tapi tak mesti sini, wi mana-mana pun tak apa. Tapi nak wi sini, jika wi dah minta masuk dalam Facebook saya, dalam Messenger, lepas tu hantar slip ngatik kata ni duit zakat, supaya saya ni boleh waktu tak suku untuk bayar hutang. Nah, itu dia. Saya bimbang takut jatuh lalu banyak maksiat, maka saya berdosa dengan tak basah-basah. Dan saudara wi zakat, saya ambil guna kod lain, ambil pergi buat binaan, dia panggil apa. Tu dia tak boleh lagu tu. Tu dia minta wi faham bersama dah, insya-Allah.
Dia kata di sini ni dia kata puasa lepas tu kecak barang masak ni lah gula apa semua tu kita nak kecak boleh ke dak. Nah kita pergi berjual ke kita pergi berjual ni maka nak kecak barang sedap sebab dia tak sedap ni tak laku lah mula-mula jual. Nah jawabnya kecak tu boleh tapi jangan kita lah sekadar tek di dia panggil apa di playlin tu we tahu rasa air je dia kecak apa tu kek tu baik lepas tu nak molek lagi komo pula supaya we habis dia panggil apa perasa-perasa hak daripada kuah yang kita tok di mulut kita tu. Nah tu dia di tempat kita kecak tu tak batal tapi kalau kita pergi telai hak tulah batal. Nah sebab tu dia kata kecak pop kita kek tu baik ludah. Nah tu dia lepas tu dia kek tu baik semua tak berhadap kepada komo dah tapi bimai takut pergi masuk sikit lagi ada di audio kita takut kita leh lepas ada kita kek dah kita komo tu dia panggil lebih baik lebih comel lagi. Nah saudara semua kena beringatlah kena beringat. Nah benar tak molek ni tapi dimaafkan kadang-kadang jika kita berhajat. Nah dia asal kecak ni makruh tapi tak apa batal tapi nah jika kita berhajat dan sebab kita orang jual lagu ni maka tak apalah kita buat tapi beringat tu ya jangan kita leh dia kecak pak kek tu baik halu lepas tu komo supaya habis rasa air tu nah lepas tu telai ali apa kita tak gapo lah nah tu dia baik soalan yang tanya dalam messengernya iaitu apa hukum mempanjangkan baca kunut dalam semaya witir. Jadi boleh jadi dia panggil sebab malam ni malam pertama dan yang akan baca doa dan kunut baca doa les semaya witir baca kunut les semaya witir malam ni sebab malam ni malam yang 19 dah. Nah maka malam yang ke-19 siapa habis Ramadan ni sunat doa sunat baca kunut dalam semaya witir rakaat yang ketiga tu belum nak sujud tu lepas daripada kita bangkit daripada rakaat tu sunat doa kunut sunat baca kunut. Maka dia kata apa hukum baca kunut tapi panjang apa hukum dalam mazhab kita Syafi'i kunut tak boleh panjang makruh panjang dan ia ada beberapa pendapat yang berat sekali yang kuat sekali apa yang kasar sekali batas semaya. Batas semaya kalau mempanjangkan. Pendapat yang kedua ringan sikit dia panggil apa boleh harus. Dan pendapat yang ketiga hak ni hak mu'tamad hak ni lah hak di fatwa dalam mazhab Syafi'i ni baca kunut panjang ni makruh tak sampai ke batal tapi bukan haruh. Orang panggil haruh tapi makruh. Haruh tapi makruh. Boleh tapi tak comel. Jikalau terlalu panjang. Maka tanya, terlalu panjang tu cara mana? Tu. Jadi kunut ni dalam semaya witir baca seperti kunut semaya subuh, lepas tu diizinkan lagi tambah sikit lagi kunut Sayyidina Umar. Jadi ambil kunut semaya subuh secara mana panjang, lepas tu ambil pula kunut Sayyidina Umar, mari double lagi. Maka secara tu ialah cukup, tak boleh panjang pada tu. Dia panjang pada tu makruh. Dia panjang lebih pada tu makruh hukumnya. Tak comel lah. Tak comel kita nak buat apa? Tu dia. Lepas tu, pas kita nak berdoa ni, nak panjang berdoa ni, sebab orang panggil Ramadan ni lama-lama sekali tahun sekali. Saudara semua tempat lain boleh panjang lah. Tempat hak tak boleh panjang, kita sah panjang. Kita doa sekadar jelah. Lepas tu tempat yang panjang kita boleh panjang lagi. Mana hak boleh panjang? Lepas wisalan. Lepas wisalan ni doa tu. Lepas wisalan assalamualaikum warahmatullahi tu. Tu lah sejia pun ikut cakap lah. Tapi tak pula lah. Dan lepas maya doa 2 minit. Tu tepat orang suruh panjang tak panjang. Tepat orang makruh panjang jadi panjang. Ini salah tu dia. Tapi tak sampai ke batal lah semaya witir tu sah. Tapi tak comel lah buat benda makruh ni. Tu dia. Kita jangan ikut orang lah. Jangan ikut orang. Dan di Mekah tu dia mazhab lain. Mazhab dia mazhab Hambali. Maka dalam mazhab mereka itu ia harus
dah panjang, maka tidak ada masalah lah sebab mazhab dia mahram. Hak kita ni, jika kalau kita nak semaya di atas mazhab Syafi'i, tak boleh panjang lah, sekadar saja. Lepas tu, lepas kita wisalah, panjang kan. Nah, tapi hebat baik. Nah, tak sampai ke batas semaya witir kita panjangkan doa. Nah, dan bukan tak boleh, boleh, tapi tak comel dan hukumnya makruh. Maka makruh ni sunat ditinggal. Tinggal boleh pahala, buat ni dia panggil apa tak dapat gapo, tapi tak comel lah. Gitu. Itu masalah hukum mempanjangkan semaya doa baca kunut dalam witir. Apa ni? La ilaha illallah. Apa dalam kalimah la ilaha illallah kita niat sembah zat Tuhan satu. Nah, memadakan atau tidak? Nah, kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makna pun lagu tu dah makna dia. Iaitu tidak ada Tuhan yang sebenar yang benar disembah. Nah, tidak ada malaikat Allah. Zat Tuhan yang satu saja yang berhak dah disembah. Nah, maka kita kata lagu tu dan kita berkhayal makna lagu tu, khatulah comel sekali. Nah, tu dia. Dan lebih comel lagi, kita kata lagu tu kita niat nikmat Tuhan yang Tuhan bagi kepada kita. La ilaha illallah. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Maka pergi lagi. Tidak ada yang beri makan kepadaku malaikat Allah. Tidak ada yang beri minum kepadaku malaikat Allah. Tidak yang mensihatkan daku malaikat Allah. Tidak yang melihatkan daku malaikat Allah. Tidak menjalankan daku malaikat Allah. Tidak memakankan daku malaikat Allah. Tidak menidurkan daku malaikat Allah. Tidaklah wiku dapat ni benar malaikat Allah atau comel benar. Itu tauhid dia panggil. Nah, itu dia. Siapa makam tu baik nak bagus nak. Saudara semua. Baik. Dan soalan dalam mesej yang terakhir, dia tanya, adakah bagi malam Lailatul Qadar tanda-tanda? Ya. Nah, tapi tanda Lailatul Qadar ni pada malam Lailatul Qadar tanda-tanda tu ada, siratlah ada tu. Tapi bukan orang semua dapat boleh kelih. Jadi Tuhan bagi kepada orang yang dia nak bagi sahaja. Nah, dari bertahun ke tahun ada ya Tuhan nak bagi nampak. Nah, hari ni Tuhan pilih orang di Eropah sebab adalah kelebihan dia tu. Boleh ada dia minta sepanjang tahun dah minta Tuhan menghadang ke dia ajaib benda pelik-pelik tanah air kata malam Lailatul Qadar tu sebab tu Tuhan dia kelih boleh jadi. Nah, tahun dulu orang Arab kelih ke? Tahun orang panggil tahun ni orang petani atau orang Indo, orang Malaysia kelih ke? Boleh jadi. Tapi Tuhan bui kelih kepada setengah orang saja. Nah, bukan semua orang ada. Nah, itu dia. Maka tanah air adalah, tapi tak mesti serupa. Tak mesti serupa. Bukan tak hak lepas hari dah. Tempat kita sini kat Soho lah dulu gitu. Dah berlaku di Tok Benda Daya ni dah kita dengar dah kata dia ni baru nak semaya malam tu. Nah, kaya pergi air semaya di telaga tu. Dan telaga air dia penuh, lipah air telaga tu dia penuh. Dia tak khabar lagi ketika tu. Nah, dia tak perasan. Lagi pula dia ambil piyah dia, kain serbel dia, sakut di pangkayu yang duduk tepi dia tu. Nah, maka ya sudah ambil air semaya sudah, nak ambil tiba-tiba tak ada. Nah, kain dia, piyah tak ada. Nah, cari tiba-tiba duduk pucuk tu. Jadi saning masa dia tak tu, hanya atau pangkayu tu dia sujud kepada, tunduk kepada Allah. Tu dia. Bol lepas tu dia akan nampak naik. Maka duduk tak tanung lah. Itu tanah air daripada tanah air. Tapi tak mesti hening. Nah, tanah air lain ada nur. Sebagaimana berlaku dengan Imam Nawawi. Nah, yang tersohor dalam mazhab Syafi'i ini kak, yang mati pada tahun dia panggil 7 korong yang ke-8. Nah, Imam Nawawi rahimahullah taala. Nah, maka dia budak-budak lagi. Nah, malam tu qadar dia nampak nur, nampak cahaya dalam rumah dia. Cerah habis rumah dia. Nah, tapi dia sore nampak, orang tak nampak. Dia kata, ayah, cahaya penuh rumah kita ayah. Tu dia nampak lagu tu. Ayah tak nampak, ibu dia tak nampak. Maka ayah dia pun yakin, ni malam tu qadar. Tu dia. Maka
tanah air tu dia berbeza daripada tempat ke tempat dan benda kepada benda. Nah, tu dia. Orang nampak lagu ning, orang nampak lagu ning, nampak lagu ning. Tapi tanah air ada, tapi bukan semua orang yang dapat kelih. Nah, saudara semua. Tapi hak lain lagi ada lagi tanah air dia tu. Nah, tanah air dia orang kena ulama kata hujan, dan udara hujan, lepas tu tenang, comel. Nah, lepas tu kadang-kadang bahasa berat tu nak bahasa ngatuk berat nak ibadat malam tu. Nah, tu dia. Daripada tanah air udara sederhana malam tu. Tapi tanah air laka tu. Daripada tanah air tu kadar matahari naik esok tu sepuluh bulan. Dia tak cuma macam ada matahari jadi sepuluh bulan nampak boleh kelih gitu ya. Nah, itu daripada orang panggil tanah air tunjuk yang kata semalam tu malam Lailatul Qadar. Nah, itu dia. Saudara semua, maka itulah orang panggil muzakarah kita pada petang ni. Nah, itu dia dan jawapan yang kita jawab daripada soalan-soalan yang ditanya mari. Nah, itu dia. Maka alhamdulillah lah. Kalau gitu nampaknya dah habis dah, soalan pun tidak ada, maka masa pun bermula. Kalau gitu kita bukti dulu sekarang ni pada petang ni, sama lagi petang esok insya-Allah. Maka selamat berbuka puasa, Tuhan terima puasa kita belakang insya-Allah. Nah, dan Tuhan menjadikan kita hamba yang terbaik. Tuhan buka pintu baik-baik kepada kita, boleh kita buat benda-benda yang baik. Dan ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan hamba Engkau yang akan bebas daripada api neraka dalam bulan Ramadan ya Allah. Daripada golongan hamba Engkau yang akan bebas daripada api neraka dalam bulan Ramadan ya Allah. Jadilah kami semua ya Allah daripada golongan hamba Engkau yang akan bebas daripada api neraka ya Allah. Dan kurnialah kepada kami semua ya Allah dapat kelebihan malam Lailatul Qadar dalam bulan puasa pada bulan ini ya Allah ya Karim ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.